Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Seperti biasa hari ini Kak Ita bersama lagi untuk membuat perkongsian di dua platform, iaitu di Facebook dan di TikTok. Alhamdulillah. Salam Jumaat. Semoga Allah memberikan segala yang baik-baik untuk kita hari ini, membuka pintu rezeki kita. Terima kasih siapa yang baru join. Kak Ita baru je mula, Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ibu Fira. Terima kasih. Salam Jumaat. Okay, siapa yang belum kenal, Kak Ita, Rosita Yaakob, Kak adalah pembimbing emas, simpanan emas bersama Public Gold. Okay. Jadi setiap pagi insya-Allah memang Kak Ita kongsi tentang ilmu simpanan emas. Seperti mana yang Kak Ita dah melalui selama lebih 2 tahun, banyak manfaatnya. Sebab itulah Kak Ita nak kongsikan supaya lebih ramai yang tahu, yang faham dan yang boleh mengambil manfaat. Macam hari ni Kak Ita nak sembang tentang bagaimana emas ni, simpanan emas ni boleh kita jadikan sebagai dana kecemasan. Sebelum tu minta tolong siapa yang sama dengan Kak hari ni, boleh, siapa yang belum follow boleh follow, sebab insya-Allah Kak Ita memang akan kongsikan ilmu-ilmu tentang simpanan emas, apa yang Kak Ita belajar daripada mentor kat belakang tu, Cik Syukur dan isteri beliau Puan Jonaina Nordin. Kak Ita akan kongsikan dari masa ke semasa, insya-Allah. Kak cuba istiqomah setiap hari, setiap pagi Sebelum tu, kalau hari ni ada gangguan lah, kejap-kejap nanti korang tengok muka akak beku, tiba-tiba beku, akak minta maaf dulu tau. Sebab wifi akak bermasalah lagi. So hari ni menggunakan data, guna hotspot, 2 phone. Jadi bimbang lah kalau kat tempat akak ni, Maxis ni memang agak kambing sikit. Macam tu. So minta maaf awal-awal. Tapi sebab dah janji pada diri sendiri kan, nak kongsi ilmu, nak isi koma, akak on sahaja. Kalau tak lama pun, mungkin dalam setengah jam, akak stop. Terima kasih tahu siapa yang join. Bolehlah sedekah Jumaat kan, like sikit yang rakan-rakan dekat TikTok tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Ita mulakan Terima kasih tahu siapa yang join, Cik Su, Mamak baru, ramai yang dah follow, alhamdulillah, syukur. Okey. Simpan emas ni, satu kita kena tahu ia adalah simpanan jangka panjang simpanan jangka panjang. Kita tak boleh beli hari ni jual besok. Memang kita tak dapat apa-apa. Tetapi emas ni kita boleh cairkan untuk dapatkan tunai segera dengan cara lain. Maksudnya emas ni kita, walaupun kita nampak kita dah beli, kita bekukan, dia adalah duit. Dia mudah ditunaikan. Siapa dekat Facebook? Hai, Assalamualaikum. Okey, Zu. Okey, Kak Ita baru je mula sekejap so dia mudah dicairkan. Kalaupun kan kita kata, okey, Kak Ita tak nafikan ramai sahabat-sahabat yang cakap, Kak, kalau namanya dana kecemasan, mestilah kita perlukan tunai. Betul, akak tak nafikan. Dana kecemasan terbaik adalah tunai. Maknanya kita ada duit dekat bank, kita cocok pakai kad, kita terus keluarkan, kita terus dapat. Betul, akak tak nafikan. Tetapi berapa ramai yang tak boleh ada simpan tunai? Sebab fitrah tunai itu sendiri dia mudah dibelanjakan. Maknanya kita mudah berboros dengan tunai. Sebab tu Kak Ita tak nak cerita orang lain, ke pengalaman sendiri Kak Ita bekerja 30 tahun, tak ada pun 30,000 dalam akaun. Kenapa Kak Ita cakap 30,000 30 tahun? Sebab kadang-kadang kita tak sedar. Setahun kalau kita berjaya simpan 1,000, maksudnya kita mengasingkan duit kita RM83.33. Sikit sebenarnya RM83 tu, tetapi kita gagal. Sebab tu pengalaman ramai orang macam tu, duit sentiasa bocor. Sebab apa? Sebab mindset kita daripada kecil, bila kita pergi sekolah, mak ayah kita bagi duit, nah duit belanja. So dekat fikiran kita, duit memang untuk belanja. Sebab tu bila kita dapat gaji, kita dah asingkan tau, kita dah simpan duit, tetapi lepas tu kita tarik, kita korek balik. Lagi-lagi dengan keadaan sekarang ni, semua online kan, so mudah sangat untuk kita guna balik duit kita tu.
So dia memang susah. Kalau ada yang berjaya, alhamdulillah, tahniah Kak Ita ucapkan. Okay, semalam Kak Ita baca tulisan daripada Tuan Syukur Hashim tu yang belakang akak tu kan. Dia kata dalam satu tulisan dekat majalah dekat Akhbar Kosmo tahun 2020, Bank Negara buat kajian kat Malaysia ni. Dia kata kalau tanya buat survey, 70% nak tanya dalam bank ada 1,000 ke tak pun gagal. 1,000 tau. Yang Kak Ita cerita tadi, kalau 1,000 kita menyimpan hanya RM83 sahaja sebulan pun kita gagal. Hanya 25% yang berjaya. So maksudnya, kita tanya diri kita, adakah kita tergolong dalam golongan yang 75% ataupun yang 25%? Kalaulah kita termasuk dalam golongan yang 75% tu yang susah sangat nak simpan tunai, cuba tukarkan simpanan kita dalam bentuk emas. Emas ni selain daripada dia mengekalkan nilai dia, dia tak terjejas oleh inflasi seperti duit tunai, dia juga sentiasa naik. Purata kenaikan harga emas, emas tulen ni, Kak Ita cakap emas tulen 24 karat ni, emas 999, adalah antara 8 hingga 10% setiap tahun. Sebab tu kita sangat digalakkan menyimpan emas. Dan untuk kecemasan, ramai yang kata dah kalau dah beku macam ini, macam mana? Okey, macam ni. Emas ni sangat mudah dicairkan. Okey, ada beberapa option ya. Satu, kita boleh terus jual dan kita dapat tunai. Okey. Kedua, kalau kita sayang nak jual, kita arahnukan saja. Wassalam Jumaat. Waalaikumsalam Ramli. Terima kasih join akak. Alhamdulillah. Okey. So, kita arahnukan. Arahnu ni adalah sistem pajak gadai Islam. Okey. Patuh syariah. Di Public Gold, kita semua transaksi online ya. Jangan risau. Kita tak perlu nak beratur, nak bersiap-siap, nak memikirkan parking, jam. Semua online. Semua di hujung jari. Yang penting kita ada phone, ada capaian internet. Okay? Kita nak beli boleh online, kita nak jual boleh online, kita arahnu pun boleh online. Kita hanya updatekan kita punya account, letakkan siap-siap nombor akaun bank kita, duit akan dimasukkan ke dalam akaun bank kita. Kecuali kalau yang dah keluarkan fizikal macam Kak Ita ni kan, dalam Public Gold kita boleh simpan di akaun ataupun kita boleh keluarkan macam ni. Kak Ita keluarkan supaya Kak Ita nak tunjuk dekat you all kan, dekat korang, ini dinar, ini bunga emas fizikal. Dia ada satu design lagi, typhoon 4 segi juga macam ni. Kalau nanti Kak Ita just cerita, alah dinar tu bulat, nanti korang terfikir-fikir pula yang siapa yang tak pernah tengok kan, bulat tu macam mana? Macam bola ke? Tapi dia sebenarnya saiz dia sebesar lebih kurang duit shilling 10 sen saja. Berat dinar ni 4.25 gram. Okay? So, itulah yang kita cakap. Kita kalau dah ada, kita dalam Public Gold, kita ada banyak pilihan nak simpan akaun. Dengan hanya mendaftar satu akaun percuma, kita boleh buat pilihan. Kita nak beli terus tunai, kita nak beli secara easy payment purchase, patuh syariah, bayar bulanan, atau kita boleh kumpul sikit-sikit di dalam account gap. Account gap tu adalah gold accumulation program. Maknanya kita kumpul-kumpul gram emas dalam tu. Kalau macam hari ni harga emas 273, kita boleh mula dengan RM100. RM100 tu kita dapatlah 0.3663 gram. So kita nampaklah dalam akaun kita gram-gram tu. Terima kasih Sarima, terima kasih Rosli, terima kasih korang join kat kita, okey. Share ilmu, jangan keluar dulu. Dapatkan ilmu sikit-sikit tak apa. Semoga apa yang Kak Ita share ni ada manfaat. Tak kisahlah bagaimana memahaminya, tetapi cuba bertindak. Kalau selama ni cuba nak simpan tunai asyik gagal, cuba tukar simpan emas. Mulakan kalau di Public Gold boleh mulakan serendah RM100. RM100 tu kita dah dapat 0.36 gram. So kita kumpul istiqomah. Walaupun akaun di Public Gold ni tiada komitmen bulanan. Maksudnya kita tak adalah wajib kena mesti aktifkan, kena isi tiap-tiap bulan, tidak. Tetapi Kak Ita suka menyarankan kalau kita dah memang berniat nak menyimpan, cuba konsisten, cuba istiqomah walaupun dengan RM100, barulah nanti kita akan nampak hasil dia.
Tak kisah apa matlamat kita simpan emas, nak untuk dana kecemasan, ataupun untuk dana persaraan, ataupun untuk dana pendidikan. Ataupun kita ada target kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji. Hai Yati, terima kasih join akak. Terima kasih Aiman. Okey. Capaikan, letak satu target supaya kita tahu berapa banyak kita nak dan bila kita nak capai. Contohnya kalau kita dah tahu macam kita nak pergi umrah sekarang, rata-rata lah Kak Ita tengok yang paling average lah mungkin dalam 7 ke 8 ribu. Katalah kita ambil 8 ribu ataupun 9 ribu untuk sekali dengan kos perbelanjaan kita. Ini Kak Ita ajar cara yang paling simple ya. Kita ambil 8 ribu tu, kita bahagi dengan harga emas hari ni katalah 273. So kita perlukan 29.8 gram, katalah 30 gram ya, kita perlukan 30 gram. 30 gram ni kita target kita nak pergi umrah bila? Katalah kita nak 3 tahun akan datang ataupun 4 tahun akan datang. Terima kasih Siti Nur Sarah join Kak Ita. Okey, boleh like akak, boleh siapa yang belum follow boleh follow akak. Terima kasih tahu korang. Okay, so 30 gram tadi kita bahagilah kan, kita nak 5 tahun lah kata senang ya. So kita bahagi 60 bulan. So sebulan kita hanya perlu simpan setengah gram. So nampak tak? So setengah gram tu kita isi koma je masuk setengah gram. Nak tahu-tahu nanti 5 tahun kita dah cukup 30 gram. Ketika itu insya-Allah kita akan dapat lebih daripada 8,000. Sebab 5 tahun dengan kenaikan 8% setahun, kita dah ada 40% kenaikan. So kalau kita congak kasar ya, 273 hari ni, kalau Kak Ita campur 40%, insya-Allah 5 tahun akan datang, tahun 2027, emas akan bernilai segram antara 382 segram. So ketika itu kalau kita kali semula dengan 30 gram tadi, kali 382, so kita dah ada 11,000. 5 tahun akan datang. Itu bagaimana emas membantu kita mencapai matlamat. So itu contoh, itu cara yang paling simple kita nak buat calculation apa kita nak capai matlamat kita dengan simpanan emas. Tapi mulakan dengan RM100. Norizam, Waalaikumsalam. Tak. Akaun Mas Public Gold ni kita buka online saja Norizam. Kalau Norizam belum ada akaun, klik link kat bio Kak Ita tu. Boleh daftar akaun percuma atau boleh WhatsApp Kak Ita direct, Kak Ita bantu. Dia online, dia bukan Public Gold tiada kait mengait dengan Public Bank. Public Gold dia berdiri sendiri company dia, syarikat tempatan beribu pejabat di Penang. Sudah berada di pasaran Malaysia ni lebih 15 tahun. Dia online saja Norizam. Tak perlu ke bank. Dan transaksinya juga secara online. Kita nak beli, nak tambah simpanan, nak jual, nak arahnu, semua online. Okay. So kalau Norizam nak mulakan simpanan, nak buka akaun percuma saja. Bila kita masuk 100, so 100 tu dah terus dimasukkan dalam akaun kita dengan jumlah 0.3663 gram. Terus masuk dalam akaun. Dia tak ada charge tersembunyi, membership ke, renewal ke, charge ATM ke, tak ada. Dia apa yang kita masukkan terus masuk dalam akaun. Dia mudah, dia sangat simple. Okay? Dia ada 18 branch di seluruh Malaysia. So kalau nak pergi nak tukarkan, katalah kita dah kumpul-kumpul kan, tapi kita teringin nak pegang. Katalah yang macam ni, dinar ni 4.25 gram. Okey, kita dah kumpul 100, kita dapatlah cukup katalah 5.5 gram. Kenapa Kak Ita sebut 5.5 gram? Sebab di Public Gold, Ustaz Sufian, Assalamualaikum. Terima kasih join kat Facebook. Okey. Kenapa kita kena tinggalkan 1 gram? Adalah sebagai pengaktifan akaun. Boleh je kita nak keluarkan semua sebab emas kita kan. Tetapi kalau kita memang ada niat nak menyimpan terus, tinggalkan 1 gram sebagai pengaktifan akaun. Macam akaun bank kan kita ketinggal RM10. Contoh, kalau kita keluarkan semua, tiba-tiba selepas beberapa bulan kita nak mula simpan balik, kita dikenakan charge pengaktifan semula RM50. So pada Kak Ita rugi. Sebab RM50 tu kalau kita simpan beli emas dalam akaun, kita dah dapat 0.17 gram, 18 gram, betul tak? So rugi. So biarkan saja. Katalah kita target tadi
nak teringin nak pegang 1 dinar ni, kita dah ada 5.25 ataupun 5.5 gram, kita keluarkan satu. Ni 4.25 gram. Semua online. Kita hanya kena bayar charge gold premium ataupun bahasa mudahnya upah sangat minimum. Kalau 1 dinar ni kita kena bayar RM10 je. Kemudian kita bayarlah kos pos RM10. RM10 tu pos berinsurans. Kalau tak sampai, public gold ganti baru. So tak ada risiko. Jangan risau, kita tunggu je di rumah. Okay. So begitu juga dengan gold bar ni. Ini 20 gram. Kumpul-kumpul kita nak keluarkan kan. Pegang sendiri. Boleh sahaja, terima kasih jemaah Kasim join dekat. Boleh sahaja kita kumpul-kumpul, kita tak keluarkan. Public gold tak paksa. Public gold tak charge upah. Tak kisahlah kita nak simpan berkilo-kilo, kita nak simpan berapa tahun, it's okay. Dia tak ada charge apa-apa. Cuma Kak Ita cerita tadi, setengah orang dia suka pegang. Tapi ramai juga yang tak berani nak pegang. Sebab apa? Takut lupa. Risiko emas fizikal ni bila di tangan adalah kalau kita lupa. So kalau macam Kak Ita simpan kat mana, kita akan cakap dengan suami. Ataupun pesan dengan anak. Kok-koklah nanti ibu lupa, bagi tahu, okey, ibu simpan di sini. Supaya kita adalah yang mengingatkan. Kalau kita seorang sorok terlebih sorok. Terima kasih Nur Asmira. Okey, boleh follow akak siapa yang belum follow ya. Sorok punya sorok. Lepas tu bila nak guna, nak jual ke nak rahnu, kita lupa. Itu masalah dia. Tapi sebab tu ramai, especially yang geng-geng batch akak ni kan, dah 5 series ni, dia orang tak suka pegang. Dia kata biar je lah dalam akaun tu. Sebab dalam akaun pun semua online. Nak jual pun kita boleh online. Kita tak perlu pegang. Nak rahnu pun online. So okey je. Cuma itulah kita kata lain orang kan, lain kan. Ada orang suka pegang. Dan selain daripada 2 jenis ni, kita ada juga di public gold 1 gram macam ni. Ni 1 gram. Emas semua emas tulen ya. 1 gram. Ini pun ramai orang keluarkan sekeping 2 lah. Dia tak keluarkan banyak. Sebab dia nak rasa, dia nampak dia ada emas. Macam tu. Dia ada banyak design. Kita dah kumpul masuk dekat dalam account gap tu. Kita ada 2 gram. Kita keluarkanlah 1. Sebagai macam kita kata motivasi. Sebagai macam kita kata semangat lah, kita ada emas dalam wallet, kita ada emas, so kita ada duit, macam tu. So keluarkan 1, dia ada jadi satu macam motivasi untuk kita nak tambah macam tu. So alhamdulillah, macam kita kan dah 2 tahun istiqomah menyimpan ni, alhamdulillah nampaklah hasilnya. Tu yang jadi seronok nak share. Sebab sebelum ni macam kita cakap tadi ya, kerja 30 tahun tak ada 30,000 dalam akaun. Itu kita cerita benda yang paling simple, 1,000 setahun. 1,000 setahun macam tadi dah cakap, sebulan RM83, itu pun kita gagal. Maknanya kita dah asingkan, lepas tu kita guna balik. Nak berjaya menyimpan secara konsisten, kita pesankan ya, pesan pada diri sendiri juga. Ni dah minggu gaji kan, dapat je gaji, terus tolak, terus asingkan. Kalau siapa-siapa yang baru nak bermula, tak berani nak mula banyak, katalah dia kalau ikut pakar-pakar keuangan, terbaik kita simpan adalah 10%. Okay, terima kasih Ira, terima kasih user ni, yang mana satu akak ada ramai nama user ni join. Tak boleh ingat, kalau ingat hari tu ada seorang Hadi, lepas tu dah tak ingat dah siapa lagi. Terima kasih tahu join. Boleh follow akak. Terima kasih. Boleh like akak hari-hari Jumaat ni kan. Sedekahlah like kat akak sikit. Best kan? Okay. Itu gambar tu akak memang suka jadikan background. Dia macam satu motivasi lah. Guru yang mengajar. Akak memang ambil ilmu banyak daripada Cik Syukur dan isteri beliau, Puan Jonaina Nordin. Kami memang dalam grup PG1M, kami ada kelas setiap minggu. So di situlah tempat kami nak menambah ilmu tentang simpanan emas. Okay. So berbalik kepada 1 gram ni tadi, dia ada charge upah juga bergantung kepada design. Okay. Kalau design-design yang eksklusif ni kan, eksklusif ni maksudnya apa? Ni macam kita contoh ni ada ni kan Avengers ni. Ni mahal. Ini upah dia RM100. So macam tak berbaloi sebab emasnya tetap 1 gram. So ambil yang biasa-biasa sahaja kalau untuk nak simpan. Kenapa Kak Ita ada yang expensive ni, eksklusif ni?
Ini adalah set yang Kak Ita beli masa promosi Kak Ita nak upgrade jadi dealer. Okay? Jadi dealer ni bestnya kita boleh kongsi ilmu. Kita dapat passive income. Kita ada commission bila kita membeli sendiri. Maksudnya kalau macam Kak Ita beli setiap belian akan dapat 1.5% sebab Kak Ita priority dealer kan. So dealership ni dia ada sama ada 1% ataupun 1.5%. Kemudian nanti bila kita dah grow, empire kita dah makin besar, dia naik lagi lah jadi 2%. Lepas tu dia ada tambahan-tambahan, dia ada banyak. So siapa yang berminat, boleh je klik link kat bio, Kak Ita bantu. Kak Ita bagi detail, mana tahu kalau ada yang berminat kan. Sebab beli dia jadi dealer dekat Public Gold ni, dia tak ada istilah nak keep stock, tak ada istilah nak kena jual setiap bulan sebab kita bukan juru jual. Tapi yang bestnya, kita simpan untuk diri sendiri pun kita dapat commission. Kita tak perlu nak rekrut, nak daftarkan orang setiap bulan. Kita tak ada syarat macam tu. Dan sekali dah jadi dealer, selamanya kita dealer. Dia tak ada pengaktifan, mesti kena sentiasa kekalkan simpanan 50 gram contoh. Tak, okey. Itu dia sangat mudah. Dan ramai dalam grup akak yang join upgrade simpanan menjadi dealer sebab mereka tahu nanti bila kita dah buka account, kita nak konsisten menyimpan kan. So simpanan kita sendiri tu pun kita dapat rebate. Kita dapat commission 1% ataupun 1.5%. Di situlah keistimewaannya. Okay, itu kalau siapa yang berminat, boleh klik link kat bio, akak bantu. Boleh WhatsApp Kak Ita direct ya kalau minat. Kalau tak apa, kita mulakan sebagai penyimpan. Kak Ita dulu mula-mula daftar pun memang nak jadi penyimpan je. Bila akak dah tahu pasal kewujudan emas tulen ni, sebelum ni memang tak tahu, memang jahil. Allah tak buka hijab. Tu ceritanya. Kita tak tahu. Kak Ita duk ingat orang cerita emas ni, ingat emas perhiasan tu je, emas 916. Tak pernah tahu pun benda ni. Alhamdulillah masa pandemik, bila semua online, Yati, bila semua online, kita belajar tau. Kita berkawan dengan Pakcik Google. Masa itulah kita nampak, rupanya bagus lagi menyimpan emas gold bar ni daripada emas perhiasan. Sebabnya satu yang paling utama, susuk nilai dia bila kita nak jual semula nanti lebih rendah dibandingkan dengan emas 916. Okay. Susuk nilai gold bar ni di antara, kalau di Public Gold, di antara 7 ke 9% sahaja. Dibandingkan dengan emas perhiasan, kalau kita pergi ke kedai emas, kita nak jual, mungkin kedai akan tolak antara 30, kadang-kadang sampai 40%. Jadi, dia sangat bagus lah. Maknanya kita simpan dalam 3 tahun, insyaAllah kita dah dapat hasil. Kita dah boleh, kalau nak jual, kita dah untung. Dibandingkan dengan kalau emas perhiasan, mungkin kita kena simpan dalam 10 tahun ataupun lebih, 15 tahun mungkin. Tetapi selagi dia emas, tetap juga bagus untuk disimpan. Sebab nilai dia sentiasa naik dan kita telah menyelamatkan duit kita, tunai kita daripada dihakis oleh inflasi. Dah bagus dah sebenarnya. Sebab ramai juga orang, dia rasa gold bar ni macam mana nak pakai, simpan je kan, tak pakai. Jadi dia suka emas perhiasan, boleh, tetapi kena simpan lebih lama lah, baru kita boleh nampak keuntungannya. Di Public Gold, kita ada satu lagi platform anak syarikat Public Gold yang kita panggil, terima kasih Yati, dipanggil, kita ada PG Mall. PG Mall ni adalah platform e-commerce macam Shopee. So kita shopping online, kita dapat cashback 0.5%. Di PG Mall tu, bila kita dah daftar account, dah ada satu PG code tu, kita dah boleh masuk shopping di PG Mall. PG Mall tu ada satu pendant under Aurora Italia. Ada beberapa lah, ada rainbow pendant, ada ada beberapa lah, kita tak hafal. Kita boleh masukkan dinar ni kalau kita nak pakai. So kita beli rantai, kita masukkan pendant dinar ni dalam pendant, kita jadikan dia pendant. Jadi macam dalam tu ada dinar. Boleh. Itu antara option kalau siapa yang nak rasa pakai mas tulen. Okay, terima kasih tahu siapa kat Facebook. Okay.
Itu option-option lah. Kalau teringin nak pakai, boleh sahaja. Okay, dia ada banyak pilihan. Dan kalau korang ni jenis yang memang aktif di media sosial, bijak IT, daftar PG Code, lepas tu shopping online di PG Mall, sharekan link korang tu kepada seramai orang. Suruh beli di PG Mall. Selagi diorang beli barang di PG Mall dengan korang punya link, korang dapat 0.5%, kawan tu pun dapat 0.5%. Sebab tu shopping di PG Mall ni, kita dapat barang, kita dapat diskaun, kita dapat cashback. So dia semua 3 in 1 dan 3 level ke bawah. Maknanya Kak Ita daftarkan, katalah Kak Ita beli, Kak Ita share link pada Yati contoh. So Yati pun beli. Kemudian Yati pun share link lagi siapa? Yarti pula beli. Macam tu. So tiga-tiga ni dapat tahu. Kak Ita dapat 0.5%, Yati dapat 0.5%, Yarti pun dapat 0.5%. Sebanyak mana kita kongsi, seramai mana orang beli, itulah pendapatan pasif kita yang kita tak boleh jangka berapa banyak. Lagi rajin kita buat, lagi banyak kita dapat. Sebab tu pendapatan di PG Mall tiada sempadan. Okay, rajin share. Korang beli dulu, buat review. Harga bagus, tapi memang benda tu bagus. Diskaun banyak di PG Mall. Kemudian tunjuk memang dapat cashback. Maknanya cashback ni duit yang dimasukkan dalam C-Wallet tau. So katalah kita shopping bulan 8. Terima kasih Fafa join. Cashback kita akan dapat 25 hari bulan 9. Dia masuk C-Wallet. So kalau kita shopping 25, 26, 27 tu, Public Gold the best. Ya, betul Riyati. Terima kasih join akak tau. Kita dah dapat C-Wallet tu, kita beli, kita dah boleh guna duit dalam C-Wallet tu. Maknanya kalau kita nak beli beras, nak beli tepung, beli gula. Tapi kita nak ingatkan, jangan beli benda merapu-rapu. Kita jangan, ini zaman bukan zaman membazir tau. Yazid, yang ni bukan zaman membazir. Kita beli, kita cuma tukar platform sahaja. Kita tak payah pergi pasar raya, kita beli di PG Mall. Tapi kita beli benda yang sama, yang kita guna hari-hari. Macam Kak Ita beli tisu dapur, beli sabun mandi, sabun basuh, beli softener, makanan kucing. Hai Aziz, terima kasih join. So kita beli yang kita guna biasa, kegunaan harian. Jangan pula kita dah rambang mata tengok kat situ, cantik-cantik. Kita beli benda yang kita tak guna, tak perlu. Hai, daripada Ipoh, line akak okey tak? Sebab hari ni wifi akak bermasalah. So akak guna satu data saja, satu phone, akak share hotspot. So mungkinlah kejap-kejap beku-beku sikit lah. Akak nampak pun mulut akak ni dah tak synchronize dengan apa ayat yang keluar daripada mulut akak kan, dia lambat sikit. So akak minta maaf ya atas apa yang berlaku hari ni. So sebab nak teruskan juga, sebab dah janji nak istiqomah, okay? So apa pun bukan halangan, teruskan, nak kongsi saja. So berbalik kepada topik Kak Ita hari ni, bagaimana emas boleh membantu untuk sebagai dana kecemasan. Adalah sebab apa ya? Kita perlu Alhamdulillah clear, terima kasih. Kita memang perlu ada simpanan. Kalau nak kata wajib sekarang, orang kata dah jadi macam hukum Allah pula kan. Tapi itulah mesti ada, sebab kita tak tahu apa akan berlaku besok. Sebab itulah pepatah selalu sebut, sediakan payung sebelum hujan. Okay? Langit tidak selalu cerah. Tu benda-benda tu adalah berdasarkan kepada memang kehidupan kita. Kita tak tahu apa yang Allah tulis untuk kita esok. Takdir kita tak tahu. So kita kena prepare in case ada benda-benda yang emergency. Kalau kita boleh berjaya simpan tunai, silakan. Memang terbaik adalah dana kecemasan ni dalam bentuk tunai 3 bulan pendapatan. Itu the best. Tapi kalau kita dah cuba, susah sangat nak simpan tunai, Kak Ita sarankan tukarkan jadi emas, simpan emas. Emas ni aura dia lain macam. Kita dah mula, walaupun kita mula 100, kita nampak 0.3663 gram tu, kita happy tau, kita excited, kita look forward. Tunggu gaji sekali lagi untuk nak tambah lagi. Macam Kak Ita lepas dulu mula-mula kan, sebab kita baru mula kan. So kita excited. Gaji Kak Ita dah asingkan 1 gram contoh kan. Kemudian
kita seronok tau. Jadi sebelum gaji, katalah lagi seminggu nak gaji, terima kasih Fitri join kat Ita. Okay, sebelum gaji tu kita tengok dekat dalam akaun bank kita, ada lagi duit. Macam cukup lah sebab seminggu lagi nak gaji kan. So masih ada lagi 200. Contoh kan, 100 tu akan masuk juga dekat akaun Gap. Punya excitednya. Jadi Kak Ita share ni, Kak Ita nak korang rasa feel seronok tu. Dah kumpul, nanti kan bila dah sampai 4 gram, contoh kan, kita dah look forward nak keluarkan 1 dinar. Jadi kita squeeze lah, dah tak ada Kak Ita lepas dah mula simpan emas ni, Kak cakap ya, dah tak ada Shopee dah, Alhamdulillah. Memang selain daripada PG Mall, Akak tak Shopee dah. Dah tak ada benda merapu-rapu dah. Shopping di PG Mall sebab kita dapat cashback, kita untung. Dan kita beli barang keperluan. Akak dah tak adalah benda yang lalu-lalu dekat wall kita tu, kita klik apa diskaun hujung tahun hingga 70% hingga tak ada dah. Alhamdulillah, sebab kita ada mindset, simpan. Sebab memang emas ni fitrahnya disimpan. Kita suka benda-benda yang cantik. Sebab tu Allah tulis dalam Al-Quran bagaimana Allah murka kalau siapa-siapa ni penyimpan emas dan perak yang dah cukup nisab, cukup haul, dah layak bayar zakat, tak bayar, azab Allah sangatlah pedih. Itu Allah dah bagi ancaman. Sebab Allah dah tahu dah manusia ni suka sangat pada benda-benda cantik, pada harta ni, dah tahu dah. Sebab tu Allah tulis. Tetapi kita azam lah, kalau macam Kak Ita dengan kawan-kawan, azam simpan emas sehingga kita layak bayar zakat. Bukannya macam setengah-setengah orang, kau simpan emas nanti kena bayar zakat tau. Lah, apa masalahnya bayar zakat? Baguslah kan, zakat tu kan menyuburkan harta. Kita tengok pokok-pokok, kalau subur, ada baja, memanglah dia lagi grow, lagi gemuk, buah lagi banyak. So, jadi kita applykan kepada harta kita. Kalau kita dah berjaya membayar zakat, Allah dah suburkan pendapatan kita, rezeki kita, memang dia akan melimpah ruah lah. Kita akan dapat rezeki daripada sumber-sumber yang kita tak sangka. Sentiasa kecukupan, tak pernah rasa susah. Okay? So, cuba, maknanya kita azam. Tu. Jadi, bagaimana dia boleh jadi dana kecemasan ni? Satu, kita berjaya menyimpan. Maknanya kita tak boros dah. Yang kedua, emas ni kita boleh cairkan bila-bila. Dia duit juga. Jangan ada mentaliti, alah, dah beli emas, tak ada duit. No, emas ni duit. Jangan rasa, dah beli emas, dah tak ada duit dah. Emas ni duit. Kita boleh, kalau kita pegang fizikal, kita pergi je mana-mana arah nu, kita boleh dapat duit. Kita jual di mana-mana kedai emas ataupun jual balik di public gold lebih mudah dapat duit segera. Okay? Cuma itulah kita kata di public gold kena ada account, ada nombor akaun, dia akan masuk dalam akaun. Sebab public gold dia tak berurusan di kaunter dengan tunai. Dia bukan macam kedai emas. Public gold semua dia masukkan, dia online dia sangat telus. Kita tunggulah the next day ke, kalau akaun Maybank, duit akan masuk dalam akaun. Semua akaun online, tak ada cash ya. So kita boleh jual, kita boleh arahnu, dan di dalam akaun tu juga kita boleh keluarkan fizikal. Macam Kak Ita sebut tadi, ada yang suka pegang, dia masing-masing lah. Ada yang suka pegang, ada yang biar sahaja, kan. Biar sahaja tu Kak Ita nak bagi tahu, tak ada charge upah. Berapa lama kita nak simpan, berapa kilo kita nak simpan, free of charge. Okay, public gold tak charge upah. Okay, itu dia sangat mudah. So terpulang. So kita di public gold, kita menyimpan ikut bajet kita sendiri. Kita ada banyak, kita masuk banyak. Kita ada sikit, serendah RM100, kita masuklah RM100. Nurul Huda macam mana nak join? Nurul klik link kat bio akak tu, nak gambar akak tu kan, Rosita Yaakob tu. WhatsApp Kak Ita, ada link kat situ. Boleh daftar percuma, tapi kalau Nurul tak yakin ataupun nakkan bantuan akak macam mana nak guide, klik WhatsApp. WhatsApp ataupun Nurul kena follow Kak Ita dulu. Follow Kak Ita, nanti Kak Ita follow back, then Kak Ita boleh sharekan nombor telefon, boleh WhatsApp Kak Ita direct. Mudah sangat Nurul, buka akaun percuma sahaja. Ni dah minggu gaji kan, boleh mula serendah RM100. Selagi kita tak mula, kita tak tahu. So kena mula dulu. Kita target lah, kita letak lamat-lamat nak simpan untuk anak-anak belajar ke, untuk macam tadi dana kecemasan.
untuk hari tua, ataupun macam Kak Ita kirakan tadi untuk nak pergi umrah, nak pergi haji. Buat satu sasaran. Bila kita ada sasaran, kita tahu kita nak target dalam tempoh berapa tahun, kita nak berapa gram, dia jadi mudah sangat. Macam Kak Ita dah 5 series kan. So Kak Ita memang simpan untuk dana persaraan. Sebab kan gaji kita tak besar. Kerja 10 tahun pun EPF kita tak banyak. Lepas tu lagi dulu PKP kan kita keluarkan iSina lah, iCitra lah kan. Jadi dia tak banyak. Kalau Allah uji kita usia panjang, mana nak cari duit kan. Dah lah bila kita makin tua ni, badan dah makin mudah terdedah kepada penyakit sebab kita punya immune system dah lemah. So kena ada simpanan. Kalau sesak-sesak, kalau siapa yang, yelah kita tak tahu kan rezeki masing-masing, tak ada zuriat, nak jaga kita boleh cari caretaker dengan duit. Ya betul, duit bukan segala-galanya. Waalaikumsalam Faizin, hai. Betul duit bukan segala-galanya. Tetapi selagi kita hidup, segala-galanya perlukan duit. Kak Ita pernah ingat, tak ingat siapalah yang cakap dengan Kak Ita benda ni macam lawak dan agak shame sikit lah kan. Dia cakap dengan Kak Ita apa? Hidup kat dunia ni, kentut je percuma. Masuk tandas pun kena bayar. Betul kan? Waalaikumsalam Suryati. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam korang. Apa khabar semua? Okay, alhamdulillah. Betul tak? So, kita jangan terlampau apa ayat dia? Jumut lah. Okay? Macam duniawi sangatlah duit ni. Selagi kita hidup, kita memang perlukan duit. Segala-gala benda memang kita tidaklah mengagung-agungkan duit, tetapi kita tidak boleh lari dari kena ada duit. Betul, tak ada benda free dalam dunia. Betul Faizil, tak ada benda free. Macam tu lah tadi Kak Ita cakap, tak ingat siapa seorang pakcik tu pernah cakap dengan Kak Ita, semua benda kena bayar, kentut je dia kata percuma. Tersentak kan, tapi memang betul lah realitinya. Tapi maaf ya. So itulah ceritanya kenapa kita perlu ada simpanan. Kak Ita selalu ialah kita dah belajar, kita dah tahu kan. So kita look forward. Alhamdulillah kalau siapa-siapa yang ada anak yang boleh mampu menjaga kita di usia tua. Tetapi kita kena ingat anak-anak ada kehidupan mereka masing-masing. Mereka tak boleh dengan kita 24 jam. Jadi bila ada duit tu, kita boleh upah caretaker teman kita. Jaga kita, apa kita nak, keperluan kita tu boleh layan kita. Di situ perlunya duit. Sebab tu kita rasa makin tua kita memang kena ada simpanan. So janganlah rasa macam lah dah tua-tua sibuk nak kumpul duit. Tidak. Kita apa juga benda dalam dunia ni, pada kita menjadikan dia mudarat ataupun manfaat. Itu kata kuncinya. Pada kita. Sebab tu semua hukum yang dalam kehidupan kita harian ni bermula dengan harus. Dia nak jadi haram, dia nak jadi haram, makruh tu semua. Ni Kak Ita cerita selain daripada hukum Allah, benda yang wajib tu lah ya. Yang hukum-hukum dalam kehidupan harian kita ni, dia bermula dengan harus. Kalau kita lara, kita leka, kita jadi membazir, dia jadi haram. Macam tu lah. So maksudnya, duit ni pun, harta ni pada kita. Kalau kita manfaatkan harta kita selama kita hidup kat dunia ni sebagai bekal akhirat, dia jadilah bekal kita ke akhirat. Macam tu. Selagi kita hidup ni, sebab tu ustaz cakap kan, hidup ni jadi tazkirah Jumaat lah pula Kak Ita ni. Sorry tau. Share ilmu je. Ustaz kata, hidup dunia ni jambatan kita ke akhirat. Maknanya, kita bekal kumpul banyak-banyak kat dunia ni untuk kita bekal ke akhirat. Sebab tu, terima kasih Rina. Hantar nasi lemak ya. Sebab tu Kak Ita, sejujurnya Kak Ita dah cakap dengan anak-anak tau. Kalaulah ditakdirkan Allah jemput Kak Ita dulu, tak sempat nak manfaatkan sampai hari tua kan. Kak Ita dah pesan apa yang diorang nak guna, nak perlu untuk manfaat diorang, guna. Tapi selebihnya tolong jual
wakafkan nama akak dan suami untuk bekal hidup sana. Macam tu. So maknanya kita guna harta dunia ni di dunia dan di akhirat. So kita kena fikir positif macam tu. Jangan taksub kata harta dunia sangat, nanti ada satu perkataan tak ingat dah, tapi dia kata macam kita ni kufur nikmat, macam tu. Itu ayat-ayat tu sentap-sentap tu, tapi kita kena faham apa yang dikatakan kufur nikmat. So itu kena belajar dengan ustaz-ustaz lah. Akak jadi ustazah pula kan. Okay. So berbalik kata cerita tadi, kenapa perlu simpan emas? Satu, pengalaman Kak Ita dia sangat membantu pada sesiapa yang suka boros-boros, yang suka asyik shopping-shopping online ni kan. Cuba. Tadi Kak Ita nampak ada seorang PM akak, nanti lepas habis live akak reply ya. Cuba dulu. Kita boleh mula serendah RM100. Macam Kak Ita sekarang kan anak-anak dah besar-besar kan, dah ada kehidupan sendiri, dah ada keluarga, dah ada anak. Akak memang cakap, buka. Memang masing-masing semua dah ada account, ada sikit masuk, sikit 100. Bila gaji masuk, sebab korang tak tahu bila perlukan duit tu. So mesti kena ada simpanan, okay? Dan lagi satu, yang mana macam akak dah ada cucu kan, memang dah cakap buka account untuk pembelajaran dia 15 tahun, 17 tahun akan datang. Kita kena ada azam memudahkan hidup anak-anak kita tau. Kita dah melalui zaman susah kan. Habis-habis belajar kena bayar PTPTN. Betul, kena bayar loan MARA. Betul kan? So kita baru nak mula gaji, katalah ada macam Kak Ita diploma je kan. Barulah nak mula ada 1,000 lebih dah nak bayar PTPTN, nak bayar MARA. Contoh kan. So kita buatlah azam, jadilah kita ibu bapa yang extraordinary kan. Ibu bapa yang extraordinary, buka account untuk setiap anak. Ada seorang kawan akak tu anak dia 5 orang. So dia tak mampulah setiap bulan 505 anak. Jadi kita kata tak apa, gili-gilikan. Katalah bulan ni dia ada 300, masuklah Along, Angah, Alang contoh. Nanti bulan depan dia ambil lah Acik, Usu, macam tu. Dia turnkan. Jadi dia kena ada catatan. Yang penting pada akak, ketika salah seorang anak tu nanti nak masuk universiti, dia dah ada dana, walaupun mungkin belum cukup sepenuhnya, dia dah ada sebahagian dan dia cuma perlu top up sedikit. Sebab pengalaman Kak Ita ya, anak-anak masuk U, mula-mula sedebuk tu memang kita kena keluar. Ya betul, kalau Allah izinkan, rezekikan anak-anak kita bijak pandai, mereka dapat beasiswa. Tetapi benda tu hanya mungkin sem berikutnya, mungkin tahun berikutnya, sebab mereka nakkan result bagus, mohon dapatlah beasiswa. Betul. Itu akak tak nafikan. Ataupun nanti dia tengok result kat hujung sem, hujung pengajian. Okey, kalau dapat Dean's List, dekan, dia bagilah diskaun ataupun dia waive. Itu rezeki. Tapi tak semua orang macam tu. Kita nak anak kita belajar pandai. Tetapi itu semua cerdik pandai ni rezeki Allah. Apa yang Allah bagi adalah yang terbaik untuk kita dan anak-anak kita. Kita kena bersangka baik macam tu supaya perjalanan kita ni sentiasa okey je. Maknanya kita jangan menongkah arus apa yang Allah dah tentukan. Kita redha, kita ikut je. InsyaAllah bersangka baik. Apa yang Allah bagi tu itulah yang terbaik. Pasti Allah bantu. Cuma dalam perjalanan hidup kita ni jangan tinggalkan Allah. Nak kumpul harta pun ingat niat. Aku nak simpan emas ni, satu hari nanti aku nak bayar zakat. Niatkan. InsyaAllah Allah bantu. Maknanya kita niat kita nak kumpul sehingga kita dapat 85 gram. Kalau emas fizikal ni kan, emas simpanan ni, emas tulen, sehingga 85 gram. Kita simpan 85 gram tu setahun genap, barulah kita bayar zakat 2.5%. Tak banyak sebenarnya. Dengan jumlah 85 gram tu kita ada dalam 20 lebih ribu, nak keluar beberapa ratus dia sebenarnya tak banyak. Itu adalah sebagai tanda syukur kita, Allah bagi kita rezeki. Itu kena sangka baik macam tu je. Lagi satu ni dah hujung-hujung ni kan Kak Ita nak share ya pengalaman Kak Ita ni yang dah berusia. Kalau siapa-siapa yang ada masalah susahnya, sempitnya, rezeki kan susahnya, kerja siang malam pagi petang masih rasa tak cukup, ni pengalaman Kak Ita ya. Check balik korang punya
hadiah, pemberian pada mak ayah, pada mak ayah, ya. Kalau siapa-siapa yang dah tak ada mak ayah macam Kak Ita kan, akak akan wajibkan diri sendirilah ada certain percent daripada pendapatan Kak Ita tu. Ai malah barang-barang tak apa, hantar anak sekolah ya, okey. Tak apa, okey, terima kasih join. Boleh tengok rakaman nanti. Okey. Bagi walaupun sedikit lepas kita dah asing untuk simpanan tadi tu, pastikan kita bagi kat mak ayah. Kalau macam yang dah tak ada, macam Kak Ita kan, akak letak satu portion khas, kita wakafkan. Macam Kak Ita memang buka akaun dengan Perbadanan Wakaf Selangor tu, memang tiap-tiap bulan akak masukkan atas nama arwah mak dan ayah. Korang akan nampak keajaibannya. Percaya cakap akak. Walaupun sedikit. Kemudian bila ketika bagi tu pada mak dan ayah, walaupun RM50 seorang, cakap mak, ayah, doakan kakak tau. Kakak tak boleh nak bagi banyak sekarang, tapi doakan Allah murahkan rezeki, kakak akan bagi lagi banyak untuk mak. Lagi banyak rezeki kakak, lagi banyak. Lagi banyak rezeki Along, lagi banyak boleh bagi kat mak ayah. Minta doa. Doa mak ayah tak ada hijab. Ingat tu. Makbul, tak ada hijab. Minta doa. Walaupun sedikit, bagi. Akak pernah ingat lagi seorang kawan kak kan. Dia lagi kita nampak dia punya sisi positif ya, walaupun benda ni macam ada ke macam tu kan. Kawan akak ni kan, dia punya excited nak bagi mak dia kan. Dapat je gaji, dia dah simpan, dia terus bagi dekat mak dia. Lepas tu nanti katalah bagi tu bersemangat 300, 400. Nanti kan bulan ketiga dia call balik, mak, duit hari tu ada lagi tak? Dia kata dah tak cukup bajet, dia kata macam tu. Mak dia bagi balik 100 dekat dia, macam tu. Tapi alhamdulillah Kak Ita tengok tau, dengan istiqomah dia konsisten 300 tu, beberapa bulan selepas tu dia dah tak minta balik dah dekat mak dia. Mula-mula je bila dia bersemangat tu dia minta balik, tapi lepas tu dia dah okey. Sebab tu kata tengok, buat check and balance diri sendiri, dia sangat membantu. Macam Kak Ita dulu, Kak Ita mulakan dengan belikan barang-barang dapur mak, macam tu tau. Apa yang kita mampu lah, apa yang kita mampu, walaupun sedikit. Katalah sebulan kita boleh bagi beras je 10 kilo contoh kan, beli bagi, cakap mak, ayah, ini je yang kakak mampu nak bagi bulan ni, mak doakan murah rezeki kakak, nanti kakak akan bagi banyak. So Kak Ita dulu bermula dengan barang-barang dapur. Kenapa? Sejujurnya ya, Kak Ita dulu masa zaman kita nak memulakan kehidupan kan kita susah. So bayar pun dengan kad kredit. Jadi tak apalah, kita beli barang dapur kita belikan sekali untuk mak. Hujung bulan kita dapat gaji, kita terus bayar kad kredit kita. So kehidupan tu berputar macam tu, tapi alhamdulillah bersyukur sangat. Bila Allah bagi rezeki kan, berkat doa orang tua ni tadi, akak dah tak ada hutang kad kredit. Macam tu. Itu satu. Lepas tu yang kedua, kalau lagi satu tips kan biasa dengar ustazah sebut sedekah subuh kan. RM1 pun buatlah. Buka satu tabung plastik tu, masuk setiap pagi. Tapi subuh lah, sebab kan Allah katakan ayat Quran ke hadis, saya ingat, yang setiap pagi malaikat akan turun, dia tengok siapa yang bersedekah, dia akan doakan rezeki lagi murah. Kalau siapa yang kedekut tu, malaikat ni doa tutup rezeki. Kita tak naklah yang malaikat doa yang buruk-buruk kan, kita naklah malaikat doa yang baik-baik. RM1 pun tak apa, tapi konsisten. Nanti bila katalah kita keluar, ada kan orang-orang minta sedekah ke apa, kita bagilah. Kalau macam kadang ada masa-masa kita keluar kan, kita akan singgah surau ke masjid, nak solat kan, kita masuklah dalam tabung masjid duit tu. Itu cara yang Kak Ita buat. Dan alhamdulillah, kita tak tahu bagaimana Allah datangkan rezeki, semua cukup. Cubalah benda-benda yang kecil yang boleh dijadikan amalan pembuka rezeki. Lepas tu satu lagi, yang ketiga, kalau korang lagi ada ekstra, bila kita makan kat kedai, belanjalah kawan. Kalau kita tak mampu banyak, kita belanja air. Belanja air je lah. Air satu cawan contoh. Tak apalah, kita cakap dengan kawan kita, hari ni aku belanja air. Macam tu. Belanja makan ni pun adalah antara satu cara lagi Allah murahkan rezeki. Allah buka rezeki. Cuba. Kak Ita bercakap sebab Kak Ita dah lalui, Kak Ita dah buat, dan alhamdulillah. Dan sekarang Kak Ita memang ajar pada anak-anak, jangan kedekut.
kena ingat ya, bila kita bersedekah ni Allah bagi ganti banyak. Rezeki melimpah ruah. Kadang-kadang kita tak tahu daripada mana je dapat. Cukup. Bila kita rasa nak guna ni, ada. Macam tu tau. So kita akan rasa. So cuba. Kak Ita sangat menggalakkan 3 benda tu lah. Sumbangan pada mak ayah, sambil menyumbang, minta doa. Jangan lupa. Mak, doakanlah, katakan susahnya lah sekarang ni kan, kos harga semua mahal, nak beli susu anak mahal. Minta doa mak ayah tak ada hijab. Okay. Kedua, amalkan sedekah subuh. RM1 pun tak apa, tapi konsisten. Nanti bila hujung bulan, kita dah ada berapa puluh ringgit, kita masuk tabung masjid. Kalau ada orang datang bagi salam, nak minta sedekah, bagi je. Okay. Dan yang ketiga, belanja orang makan. Kalau kita tak mampu nak belanja banyak, kalau sama kita makan tu, belanja air pun dah okey. Mulakan nanti dalam lama kita dah rasa tak ada sayang sangat dengan duit kita tau. So bila kita dah tak ada rasa sayang, kita lagi mudah nak memberi, Allah lagi mudah nak bagi banyak. Okey. Dia dah jadi tazkirah Jumaat lah pula. Ya Allah. Assalamualaikum. Ita ni Jua tu kat Facebook tu kawan akak masa ITM tau. Kami dah friend dah berapa puluh tahun dah. Okay. So antara geng-geng lama akak lah. Okay. So dah jadi tazkirah Jumaat. Minta maaf. Okay. Tapi perkongsian ilmu lah akak kongsi daripada apa yang, yelah, akak ni dah usia macam ni memang banyak lah masuk kelas. Yelah, orang kata memang macam tu kan. Bila muda-muda larut, banyak leka kan. Bila dah hujung-hujung ni, barulah sedar macam umur dah tak panjang. Tengok, korang lain akak okey ke tak? Akak cakap macam mulut akak tak sama, tak sinkronis dengan bibir suara yang bercakap. Lain dah semakin kambing kot. Okey. So dah pukul 8.30, kita kena stop kot. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Terima kasih tau. Ya Allah, happynya akak. Okay. So, akak wrap balik, summary kan apa yang Kak Ita cerita hari ni. Simpan emas sebagai dana kecemasan. Dia sangat membantu untuk orang yang sentiasa boros, sentiasa susah nak simpan tunai. Okay, cuba simpan emas. Di Public Gold dia sangat mudah sebab semuanya online. Buka akaun percuma saja. Klik link kat bio akak tu, WhatsApp Kak Ita bantu. Dengan PG code tu lah, tengok kan, dia dah mula dah beku-beku dah kan. So dia dah bagi warning lah tu, Kak Ita kena stop. So dengan satu PG code kita boleh masuk belian account gap, kita boleh beli emas fizikal secara tunai, kita boleh juga warning dah tu. Kan, dia dah keluar masuk, kalau dah warning kena stop lah tu dah. Kita boleh beli emas tunai. Kita boleh beli secara EPP, Easy Payment Purchase. Hari ni, pukul 11 nanti, Cik Syukur akan buat live. Nanti akak kongsikan. Sebab selalunya bila Cik Syukur buat live di Facebook, ujung bulan, dia akan keluarkan promosi 10 kali bayar EPP. Sebab kalau sekarang, di website dia hanya 6 kali. Bila ada live promosi, dia akan ada 10 kali bayar EPP. So, kena grab. Selalunya dia akan bagi dalam 4 ke 5 hari je. Dia tak lama. So, nanti Kak Ita akan war-warkan. Kak Ita akan share dekat Facebook akak. Kak Ita akan share mungkin di TikTok juga. Promosi-promosi tu kena grab. Sebab sangat bagus bila kita buat EPP. Kita lock harga hari ni. Harga yang masih cantik, masih murah ni kita lock. Walaupun kita bayar 10 kali, kita masih membayar dengan harga yang sama. Benda tu susah nak dapat. Sebab harga emas memang turun naik. Long term dia memang akan naik. So kita kena ingat yang tu. 8 hingga 10% setahun. Okay. So apa lagi? Kecemasan, dia boleh ditunaikan segera. Bawa je ke mana-mana, boleh terus dapat tunai. Nak jual, nak arahnu. Katalah ya, ada orang cakap, Kak, kalau malam macam mana? Kedai tutup. Dengan emas ni, insya-Allah kita jumpalah saudara mara kita jumpalah BFF kita. Letak 1 dinar ni, aku nak guna duit 500. InsyaAllah kawan bagi. Sebab apa? Ada cagaran. Ada benda ni. Dibandingkan dengan aku nak pinjam duit lah, Elio je. Memang orang susah nak dapat. Susah nak dapat. Sebab sekarang ni, zaman terlampau ramai scammers. Terlampau banyak orang tertipu. Jadi kadang-kadang kita jadi mangsa yang tak sepatutnya. Dia dah pernah kena. Kita ni tak ada isu pun dengan dia. Tapi kerana dia dah tak percaya, orang pinjam tak bayar,
kita datang pinjam, memang kita lah jadi mangsa. Memang dia dah tak percaya. Macam tu. So, kita tak boleh salahkan orang. So, kita prepare untuk diri kita sendiri. Okay? Menyimpan. Banyak manfaatnya. Kena ada simpanan. Kalau selama ni rasa macam tak ada ekstra, jangan tunggu ada ekstra. Gaji je terus asing. Kemudian kita squeeze perbelanjaan kita dengan baki selepas kita tolak dah simpanan kita tadi. InsyaAllah berjaya. Minta doa, minta Allah bantu, doa banyak-banyak, minta Allah mudahkan. InsyaAllah berjaya. Okay, jadi terus mulakan, jangan bertangguh lagi. Klik link bio akak tahu. WhatsApp Kak Ita segera, Kak Ita bantu. Dia mudah sangat. Sementara harga tengah okey. Sebab kita tak tahu harga akan naik lagi. Okay, so itu sahaja. Rasanya akak stop dulu. Dah 8.30. Sehingga kita jumpa lagi besok. Terima kasih tahu siapa yang masih dekat Facebook ada 2 orang, masih tunggu sampai habis. TikTok ada 7 orang lagi. Okey, follow akak boleh DM korang. Boleh juga klik link di bio. Kalau pandai, terus je klik kat situ daftar akaun percuma. Nanti akak akan dapat notification, akak akan hubungi, akak akan bantu korang macam mana nak buat belian yang pertama, macam mana nak buat simpanan yang pertama, macam mana nak istiqomah setiap bulan menyimpan. Macam akak buat, akak akan bantu korang. Okay? Terima kasih Nana, terima kasih user 75, terima kasih Su, terima kasih Nuriza. Subhanallah, Kak Ita kena berundur. Dah 8.30, Kak Ita masih bekerja. So kena prepare apa yang patut. Okay, terima kasih Jua kalau masih ada di Facebook. Kalau minat nak mula menyimpan emas, boleh je WhatsApp Ita anytime. InsyaAllah Ita bantu. Nak tanya apa-apa pun Ita akan explain, insyaAllah. Okay, begitu juga dengan kawan-kawan dekat TikTok. Follow akak supaya akak boleh follow balik. Korang boleh DM akak kalau tak nak klik link kat bio. Tapi kalau nak klik link kat bio tu lebih mudah. WhatsApp sahaja Kak Ita. Hadir dari Putrajaya. Oh, Fit. Alhamdulillah. Fit Hafizah ni public gold dealer juga kan? Ke macam-macam biasa nampak lah nama ni. Akak kenal lah Fit. Fit Hafizah. Nama dia sangat familiar. Okay. Hadir dari Putrajaya. Terima kasih Fit. Okay, akak kena stop dulu. Tak maaf banyak-banyak kalau tadi. Ya betul. Itulah nama sangat familiar. Terima kasih tahu join akak. Terima kasih support akak. Akak kena berhenti dulu. Kita jumpa lagi besok. Live esok insyaAllah, harap-haraplah hari ni Unify datang repair akak punya wifi. So besok tak adalah beku-beku. Hari ni akak bercakap, mulut akak lain, komat kamitnya tak sama. So dia tak synchronize sebab line tak berapa okey. So terima kasih semua. Selawat banyak-banyak hari ni Jumaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah mudahkan urusan korang semua yang join akak hari ni. Masya Allah, subhanallah. Allah bukakan pintu rezeki. Allah bukakan pintu segala rahmat, pintu kebaikan. Dan semoga Allah melindungi korang semua daripada segala mara bahaya, daripada fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah bimbing korang semua ke jalan yang betul, sentiasa dalam keimanan. Okey? Sehingga kita jumpa lagi besok, insyaAllah. Doakan akak istiqomah, doakan akak sihat. Kita share lagi ilmu dengan topik-topik yang baru. Ada 8 orang lagi akak minta maaf tau. Akak kena stop. Ya, kat Facebook, bye Amala, bye Jua, akak kena stop tau. Okay, sorry tau. Bye. Dan ni pun akak kena stop, minta maaf banyak-banyak. Dr. Hassan Johari, akak dah nak habis dah. Terima kasih banyak-banyak je, masih 7 lagi. Boleh klik link kat bio akak kalau nak tanya apa-apa, silakan. Okay, insyaAllah akak bantu. Nak tanya apa pun, kalau korang dah daftar pun, ada tak faham, tak boleh nak hubungi korang punya introducer, nak tanya akak, tanya. InsyaAllah consultation percuma sahaja. Okay. Sehingga kita jumpa lagi besok. InsyaAllah doakan akak doakan korang semua sentiasa dalam rahmat Allah. Salam Jumaat. Jangan lupa selawat banyak-banyak. Okay. Hingga jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Sekejap. Akak tekan. Maaf tau. Maaf ni 8 orang ada lagi. Akak terpaksa stop. Minta maaf. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.